yang seterusnya saya ingin menyebutkan sebagai, you must have clear goals in all areas of your life. Write them down and look at them at least twice a day. Okay. Kenapa sebut macam ni? Sebab di sana ada satu kajian, an old study, di University of Yale pada tahun 1952, di mana ketika itu mereka membuat kajian terhadap sekumpulan pelajar-pelajar yang memang nak grad, katalah 100 orang, dan mereka mendapati hanya 3% yang punya matlamat yang jelas dan tertulis. Kerjaya apa mereka nak, jumlah pendapatan banyak yang nak, kejayaan yang mau ditempa dan dicapai dalam kehidupan, yang written goals. Dan mereka dapati yang 97 orang tadi memang adalah dalam kepala nak jadi tu, nak jadi ni, mungkin rasa macam nak jadi neurosurgeon, tapi dia susah, 50% mortality, macam-macam dalam kepala dia, tapi tak pernah tulis. Dan selepas 20 tahun, pada tahun 72, mereka jumpa, track balik orang yang diorang kaji tu, dan mereka mendapati pendapatan keseluruhan bagi 3% orang yang tulis goal dia dengan jelas dan tertulis tu adalah melebihi 3 kali ganda daripada pendapatan keseluruhan 97 orang yang tak ada vision tadi. Ini scientifically proven, menunjukkan bahawa the importance of goal. You must have very clear goals. Kenapa? Kerana goal inilah nanti hopefully Dr. Har boleh share sedikit pasal goal dia tu yang tertulis pada tahun 83 tu, yang menggerakkan kita, mengarahkan apa yang kita pilih, kan? Nak relax ke nak study, kan? Mengarahkan tindakan kita, menggerakkan kita, dan yang pentingnya mengembangkan potensi kita kepada yang sebanyak yang kita boleh, kan? To the best of our ability, ataupun that dalam teori hierarki Maslow tadi, the actualization state tu, kan, yang akan menyebabkan akhirnya adalah kebahagiaan. Apa manusia cari sebenarnya? Kebahagiaan, kan? Yes. Orang buat kajian juga reward system, kan, tentang reward system. Kenapa orang buat benda? Dia kata yang paling biasa ataupun yang paling rendah adalah dia buat benda kalau dia dapat sesuatu tu, hadiah, kan? Kemudian yang naik atas sikit, dia dapat sesuatu, ataupun dia buat benda kalau dia dapat pujian, contohnya, kan, appreciate dia. Tapi ada satu lagi orang, tingkatan dia akan dapat kegembiraan dan kebahagiaan regardless of apa manusia kata, sebab dia buat tu kerana satu niat yang jelas. Kalau kita orang Islam, kerana Allah lah, mencari redha Allah, itu, kan. Okey, seterusnya, tip yang kedua, jump out of bed with enthusiasm and excitement each morning. Itu yang susah, spring out of bed. Takut dia terkejut dengan alarm tu, lepas tu spring out of bed and spring back into bed. Promise yourself that you're going to make full use of the many golden opportunities in front of you. Jadi dalam surah, say your morning prayers consistently without fail. Look into the mirror and say it out loud. I believe I can be a better person today, better than yesterday. Tu, kan, nak kekal enthusiastic tu, kan, dia macam dynamo. Tu. Dan dia start daripada dalam, kan. Jadi orang yang dalaman dia kuat ni, dia tak kira apa yang kat luar ni. Orang kata apa pun tak peduli. Ini penting, kan. Nanti balik Malaysia, kita orang suruh macam-macam kata, pekakkan telinga je pun jadi apa. Tu sebab dia elok jadi pekat badak tu. Pekak lah badak, benda lah badak tak dengar pun, telinga macam besar, kan. Nak sebutnya penting tu sebab kita dalaman kita kuat, kan. Okey, seterusnya, overcome your fear, sadness and uncertainties with constant reminder that what you are aiming for is not something ordinary. Tadi, kan, kait dengan goal tadi. Ingat benda yang besar tu senang ke nak capai? Itu saya kata, ya Allah, hai orang yang ambil medik ni, kena betul-betul suka medik ni, kau tidak kesian. You'll suffer for the rest of your life, you know. Kita punya adrenalin akan sentiasa, tau. Dia tak ada masa relax lah. So saya main selalu orang boleh buat surgery. Orang tell surgery pun bila dia belah tu, tahu kat telinga, saya
telinga tu, benda sekecil tu, kalau bleed kat dalam tu, tak tidur dia, panik dia. Ya. Tu sebab jadi orang dalam medical profession, bagi saya memang perlu punya kekuatan dalam yang kuat. Belajar susah, ingat kerja nanti senang. No. Saya one day baru-baru ni kata, lepas tengok patient sampai petang, ya Allah, teruk juga hari ni. Do you imagine as doctors, you have to make decision. Kalau you jumpa kat klinik tu 100 patient sehari, that means what? You have to make decision 100 times tau. Mula-mula memanglah tengok memes lagi kan. Habis kau tak masa tu, you really have to make decision there and then. So kalau kita sendiri tak boleh nak overcome, of course lama-lama dah terror tu, dia jadi second nature lah kan. Tapi inilah yang kita kena lakukan kan. So training to be a medical doctor pushes yourself to your limits. Dan ingat dia bukan small sailing. Kenapa kita buat macam tu? Sebab ganjarannya tidak kecil kan. Of course daripada tadi Dr. Har sebut, ganjaran dunia pun tak sedikit. Apatah lagi kalau kita percaya bahawa setiap jalan yang kita ambilkan, susah senang kita, esak tangis kita di atas jalan ni, kalau kita buat betul-betul kerana Tuhan, insyaAllah dapat pahala tak? Dapat pahala kan. So itu sebabnya dapat syurga tu mudah? Tak ada mudahnya kan. Tapi insyaAllah kalau kita buat dengan semangat yang kuat tadi, mudah-mudahan dia akan jadi mudah kan. Okay, nombor 14. Fight your laziness with this reminder. Nobody likes to consult a lazy doctor, not even yourself. Betul tak? Kita pun choose doktor kita kan. Kita pun tahu. Jadi sama lah orang lain pun macam tu juga kan. Jadi fight your laziness. Lazy is a waste of resources, a thief of your precious time, and a betrayal to your potential. So jadikan buku tu kawan kita lah. Sekarang ni tak ada sebab lah, tak ada reference ke apa. Internet tu banyak, cuma pastikan I think medicine pun kena berguru juga kan. Kena berguru juga dalam sudut tu. Okay, nombor 15. Stop being a perfectionist for one good reason. Tak ada orang yang perfect pun kan. Don't be hard on yourself. Ada masanya kita pun yang tak perfect. Ni ada tau orang yang ada syndrome perfectionist. Itu pun it will kill yourself slowly. So kita kena juga, doctors also make mistake. Tapi yang terbaik tadi adalah orang yang bila buat mistake, dia membetulkannya. Dia mengakui bahawa itu salah dia. Okay. Dalam profession kita terutama, in fact kat Malaysia pun medical litigation banyak kan. Orang saman. Jadi saya pernah jumpa satu kes memang medical negligence lah kan. Tapi kakak tu memang tak orang semua kata sulah kak, saman lah kak. Dia kata tak ada lah, doktor bukan malaikat. Right? Dia bukan sengaja nak jadi macam tu kan. Ada orang ni bila tengok rupanya sebab apa tau? Sebab doktor tu yang utama sekali menyantuni dia lepas kesalahan tu berlaku. Jumpa dia, sebutkan kalau orang tu faham qada dan qadar dan sebagainya. Maknanya all measure has been taken to help us not to make mistake. Tapi bila mistake tu jadi juga, inilah cara macam mana kita menangani masalah tersebut. Okay, strengthen your friendship with peers, seniors and juniors. Jadi ni pun ada setengah orang dia memang cara belajar dia macam-macam cara belajar. Ada orang belajar dia memang belajar seseorang. Walaupun kita tahu bahawa the best method of learning is to teach. Saya antara orang yang kalau group discussion tu macam tak nak pergi dah, sebab kita rasa kita tak pandai banyak kan. Orang dia tahu banyak, jadi malas dia nak belajar in a group. Tapi as medical student ataupun dalam profession ini, kita kena mengakui the best way to learn is also to learn from your peers. Jadi ini pun penting juga di antara satu dengan lain, terutama orang yang jauh kat sini ni penting. Penting untuk kita mewujudkan. Inilah source of your strength sebenarnya, kawan-kawan yang duduk di perantauan ni. Okay, ini satu lagi, sekali lagi buat hubungan yang baik dengan lecturer kita. Dia tak akan, kita tak boleh expect kita yang 50 dalam satu kelas nak kenal kita semua satu-satu kan.
Tapi kita lah yang kena ada effort untuk grade dia, untuk berlaku baik, untuk menunjukkan tauladan ya kita ni kepada lecturer kita ya. Sebab at least dia tahu kita ni exist dalam kelas dia dah. Okay. Kemudian 18, focus on your study, do not allow any distraction to interfere with your concentration. Apply deep learning strategy, focus on your own pumping heart when you study cardiovascular system. Focus on your own thinking brain when you're reading about neurons and synapses. Ini agak macam mana nak fokus ni kan. Benda yang kita belajar ni semua berat-berat. Tapi ni diajar supaya kita at least ya melihat kembali, ya, menggunakan badan kita sendiri as our learning tools ya, untuk keep us tadi fokus kan, ya, menyukai apa yang kita belajar. Okey. Ya, dalam hal ni nombor 19, pay attention to the needs of your body, mind, heart and soul. Jadi ni sebenarnya nanti kita akan tengok bagaimana nak jadi star medical student ni, jadi star doktor nanti, kita kena look at all aspect of our being. Jadi ini jasmani kita. So memang kena jaga. Tadi Dr. Hal sebut pasal rokok tu, tapi at least ya, daripada sudut jasmani kita, cara kita makan, kita rehat dengan betul, ya, apa yang kita masukkan dalam otak kita, itu semua menentukan kejayaan-kejayaan dalam kehidupan kita. Ya, okay. Take care of your love life and health. You have decided you are ready to commit for one. If it's taking away too much of your time and energy, sebab sajalah nak buat the other person happy, I guess you know where you're heading to. So be wise. Ya. Kerja kita banyak lagi, ya. Dan mudah-mudahan ini tidak akan distract kita kan. Kan? Especially kita ni memang dah umur dia, bukan ke? Betul? Dah umur dia. Jadi buatlah, ya, buatlah terbaik untuk ini. Okey. Yang ini the last two yang saya akan sebut hari ini adalah tentang manfaat kita untuk orang lain. Ya, manfaat kita untuk orang lain. Apa dia nak buat doktor? At least apa yang kita boleh buat nanti cuti, go back to your old school. Ni kan. Orang mesti suka. At least cikgu kita tu, ya, jumpa balik, cikgu boleh tak saya jumpa satu kelas cikgu, saya nak bagi motivasi lah kat dia orang tu, cerita pengalaman saya kat sini. Contohnya kan, suka kan nak cerita pengalaman kita. Ataupun jadi maksud dia, be it good or bad. Jadi sekurang-kurangnya kita kata, okey, siapa nak pergi overseas, okey, kakak nak cadangkan, pilih tempat lain. At least tengok kan. So maksud dia apa? Be useful to others. Jadi nak kata, boleh ke doktor saya tak pandai ni, takkan cakap masa satu kelas tak boleh kot kan. Go down the memory lane. Yang ni keep connecting kan. Ni pun penting. And last kali yang saya nak sebutkan hari ini adalah train yourself to serve others always. After all, medical profession is about public servitude. Your calling is to go all out to help, assist and facilitate others. Yang inilah dipanggil altruism kan. Ini kan, iaitu satu perasaan yang meletakkan orang lain punya keperluan yang melebihi daripada keperluan kita. Jadi dalam sudut ini saya ingin beberapa lah. Bagi saya as a medical practitioner nanti kan, kita ada banyak ruang nak tolong orang, dengan syarat kita tak self-centered sangat. Kita dan keluarga kita, biarlah orang lain dan keluarga mereka. Jadi ada sekali tu kita tengok, kenapa orang Malaysia ni dia punya semangat kesukarelawanan dia tu kurang sikit berbanding dengan orang lain, ya? I tell you, kenal Bill Gates? Yes? Dia pernah menjadi orang paling kaya di dunia, betul? Atas plan ini kan. Dan nak cerita macam mana Bill Gates ni mempunyai vision yang tajam dan panjang kan. Masa mula-mula dia buat Microsoft tu, dia panggil seorang kawan baik dia kan, untuk join dia. Kawan dia ada kerja kat tempat lain lah, ajak dia masuk dalam company dia tu, buat sama-sama. Masuk baru lagi. Lepas tu kawan dia kata, kira tengoklah gaji berapa dan sebagainya. Masa tu memang dia tak ada duit sangat lah kan. Dan apabila kawan dia mu'ah tu, dia kata, you don't get it kan, dia kata.
Kau tak nampak apa yang aku nampakkan. Kau tak nampak aku. Apa kita buat ni satu hari nanti, kita akan letak komputer ni di setiap rumah seluruh dunia. Masa tu zaman komputer bersama mana? CPU bersama mana? Besar bilik. Kawan kata, ha? Tengok vision seorang. Dan betul tak apa yang dimimpikan tu? Yang diimpikan betul tak? Sekarang dalam poket kita pun ada kan? Ha? Tapi a few years ago, Bill Gates ni retire tu. Retire, masa speech dia tu, dia cerita lah benda ni. Dia cerita sebab masa dia retire tu, as the CEO of Microsoft, company tu masih company dia lah kan. Tapi dia retire as CEO tu, dia nak pass CEO position tu kat kawan dia tadi. Apa dia nak buat lepas tu? Dia nak retire and do ni kerja sukarelawan. Jadi ada mission lain nak tolong orang. Itu yang ada apa? Bill Gates and Melinda Foundation tu. Ini kita kena lebih daripada apa? Titik bengik apa yang kita nak makan. Dr. Fiza pernah jumpa seorang tycoon tau. Ya? Ni Chinese man. Dia buat antara apa ni? Bisnes yang berkembang di Malaysia adalah orang kaya ni. Dia buat rumah burung. So dia ni buat atas tu dia buat rumah burung, bukan bela burung. Ya. Tahu ke pasal burung wali? Dah dengar? Disediakan di tempat tu dan dipanggil burung tu datang buat sarang. Dekat situ dan sarang tu harga dia 1 kilo sarang tu RM45,000. Jadi dia buat sarang ni, buat rumah burung ni, buat rumah burung balik. Dan di bawah tu dia buat satu restoran. Restoran ni konsep dia orang susah boleh makan free. Gitu kan. Orang tanya, tak Toki, macam Toki buat ni terugi kan? Apa rugi kata? Kita ada satu perut apa mah? Betul tak? Berapa banyak boleh makan kalau satu perut? Satu pinggan je kan? Paling-paling kalau nak obes 2-3 pinggan kan? Nampak tak? Ini altruism kan? Maksud dia dah go beyond diri dia sendiri kan? So kata, oh tak habis spring lah kat dia ni kan? Dan boleh memberi makna kepada perkara ini. Dan tentunya untuk orang perempuan, ni Dr. Fiza nak tunjuk sikit. Ni kat luar tu nampak ada pamphlet tentang perjuangan, ya, the whole world. Kita tahu 23 hari lepas adalah GMJ kan, Global March to Jerusalem. And ini perjuangan merentasi batas agama dan budaya. Sebab yang kita perjuangkan hari ini adalah tanah air yang diambil dan dirampas. Imagine you duduk satu kampung, tiba-tiba ada orang datang kata kau pergi, aku nak kampung ni. Ya? And ini bukan lagi perjuangan berdasarkan agama kan. So ini salah satu daripada projek kami, ya, yang kalau dulu sebelum ni kita bagi kutip duit saja untuk pembangunan diorang, tapi kali ni kita buat khusus projek Rose to Rose untuk pembangunan wanita di Palestin, di mana kita nak buat satu pusat kecemerlangan wanita. Jadi projek dia nilainya dalam RM300,000. Ini one of dia punya projek tersebut. Dan ni update dia. Kita mulakan projek tu tahun lepas dan alhamdulillah tak cukup lagi RM300,000. Tapi amanahnya diorang ni kat Palestin dah ada bangunan dah. Tak siap lagi tapi dah ada. Jadi insyaAllah adik-adik, you care, siapa-siapa nak derma boleh derma kat luar. Bagi kat bel, boleh bel, ya, tolong, ya. Jadi bila kita boleh mula menderma, tunggu kita kerja nanti. Dermalah masa kita susah, supaya masa kita senang nanti kita tak susah menderma, ya. So ni buat apa ni? Buat roti kan? Nanti ni rekod rosak pula. Semalam elok lagi rekod ni. Hari ni rekod rosak pula. Okay.
very interesting about women in Palestine atau women and men in Palestine. Walaupun orang ni memang susah, negara perang, tapi rate student dia masuk university is very high. Jadi dia perang tu, susah tu, menyebabkan mereka tu dia mempunyai kesedaran dalaman lagi ya untuk keluar. So I know the war macam dah stop lah masa tu kan, tapi the continuous war yang berterusan itu psychological war, di mana mereka tak ada rumah, tak ada apa. Kita orang bukan macam orang lain. Orang lain ada rumah, kami duduk kat kemah-kemah, and their struggle goes on kan. Ini majlis ilmu, jangan lupa untuk mengajar wanita-wanita di sana. Ini our pin. Kita tak sempat nak bawa rose pin. So ini contoh-contoh bagi saya bagaimana kita boleh bergerak dalam komuniti. Di peringkat tadi pergi kat sekolah kita, ataupun satu lagi, ini contoh lah kan. Kita as we know gejala sosial di Malaysia oleh sebab ya anak-anak kita ni tak ada panduan. So salah satu daripada apa yang kami usahakan adalah Raudatus Sakinah. Ini satu rumah perlindungan dan bimbingan bagi our yang girls lah, ya, remaja puteri kita. Jadi ini pun salah satunya kan. Yang mana bagi saya, ya, doktor ni ada banyak peluang untuk membantu. Dan insyaAllah kalau kita ni tak lokit sangat lah, tak self-centered sangat, dan nak bergerak dalam masyarakat, Masya Allah, Allah akan bukakan ruang-ruang kita yang amat luas. Jadi insyaAllah, ya, ini lagi sekali keluar gambar ni, ya, gambar orang yang paling besar ni. Kalau orang banyak sangat ilmu tapi dia tak, hati dia kecil sangat ni, dan kemudian tak ada tindakan yang besar. So saya berdoa supaya anda semua mempunyai hati yang pemikiran kita memang no problem, kognitif kita no problem, tapi insyaAllah yang kita nak terus continuous improvement adalah tadikan soal hati kita yang mahu menyebabkan kita berubah, dan akhirnya insyaAllah memampukan kita untuk mempunyai, ya, kepribadian Malaysian yang doktor tadi, ya, yang jasmani dia kuat, emosi dia, sikit lagi nak cerita pasal emosi, ya, terror, ya, bagi saya cerdas jasmani, cerdik emosi, cermat, ni cermat di bahasa Kelantan, jaga sangat roh dia, spiritual dia, right? Kemudian apa? Cerdik intelek dia, tu 4C kan. Dan last kali cakna daripada sudut sosial. So apa? Cerdas jasmani, cerdik emosi, cermat rohani, cermat rohani, cerdas intelek, dan last kali cakna sosial. So saya doakan anda semua berjaya di dunia dan insyaAllah cemerlang di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.